Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk subjek PJPK kita pada minggu ini, kita akan fokuskan komponen pendidikan kesihatan dan kita akan sambung belajar unit 11 sayangi diri. Okey, sebelum tu cikgu nak kamu buka buku teks kamu muka surat 75. Okey, baiklah. 2 minggu yang lepas kita telah belajar tentang perubahan fizikal yang dialami oleh remaja kanak-kanak semasa akil baligh, iaitu haid dan juga ihtilam. Masih ingat lagi tak? Okey, haid perempuan yang akan alami dan ihtilam hanya lelaki yang akan mengalaminya. Okey, buka muka surat 76. Okey, cikgu tak nak ulang dah perubahan fizikal apa yang dialami oleh lelaki dan perempuan yang akil baligh. Sebab cikgu rasa kamu semua pun dah tahu dan sedia maklum bahawa bila mengalami akil baligh ni sebab bila memasuki zaman remaja kemudian dewasa memang akan berlaku perubahan fizikal, akan berlainan. Kita masuklah tingkah laku kamu. Okey, cuma untuk minggu ni kita akan fokuskan apa mitos yang selalu kita dengar tentang haid dan ihtilam ni. Mitos tu maksudnya perkara yang tidak betul. Yang tidak betul tapi kita selalu dengar. Okey, antara mitos yang kita selalu dengar adalah ni. Adakah ihtilam tu menunjukkan kamu berpenyakit? Okey, itu tidak benar. Ihtilam bukanlah satu penyakit. Ia adalah normal bagi lelaki untuk mengalami ihtilam. Ihtilam tu just macam penanda bahawa kamu sedang memasuki peringkat umur yang lebih matang, remaja kemudian akan ke dewasa. Okay, so jika kamu mengalami ihtilam satu hari tu first time kamu alami ihtilam, jangan takut, jangan confuse, bertindak normal dan dapatkan nasihat daripada orang dewasa. Okey. Kita tengok pula muka surat 77. Antara mitos yang kita selalu dengar tentang perempuan yang mengalami haid ni, ini. Tengok bahagian bawah ni. Ini antara mitos yang kita selalu dengar. Adakah kita tak boleh bersenam ataupun bersukan semasa haid? Okey, itu pun sama tidak benar. Tak kisahlah kamu sedang haid ke tak haid ke, kita tetap boleh bersukan, tetap boleh bersenam. Sebab sebenarnya bersenam dan bersukan ni bagus untuk tubuh badan kamu. Walaupun kamu sedang haid, bersenam dapat membantu badan kamu untuk lebih segar dan mengurangkan simptom-simptom yang kamu alami. Okay, ada setengah orang kadang-kadang bila kata saya tak boleh PJ cikgu sebab saya tengah period. No, kamu tak boleh PJ sebab period, itu adalah mitos, bukan perkara yang betul. Okay, orang yang bersukan lagi badan dia lagi keadaan badan dia akan bertambah lebih bagus. Tak kisahlah walaupun dia sedang haid. Cuma kita perlu jaga sesetengah perkara semasa haid. Contohnya kalau kamu sedang haid, tak perlulah mandi dalam swimming pool, pergi berenang. Okay, walaupun mungkin orang barat di luar negara boleh, ada je yang buat, tapi kita untuk menjaga kebersihan dan juga menjaga akhlak, elakkan melakukan perkara-perkara yang tidak bersesuaian. Tapi bersukan boleh, nak berlari boleh, nak melompat boleh, tak ada masalah. Okay, selagi mana ia tidak mengganggu tubuh badan kamu, tak ada masalah. Okay, ada juga mitos tambahan, kalau orang yang haid ni tak boleh makan itu, tak boleh makan ini, jangan makan ais, pun tak betul juga. Tak boleh minum air sejuk pun tak betul juga. Okey, itu hanyalah mitos. Boleh je makan seperti biasa. Sebab haid ini adalah satu perkara yang normal sebenarnya. So bila perkara normal, kamu boleh lakukan je perkara-perkara yang biasa kamu lakukan dalam kehidupan seharian. Cuma lihat keadaan diri, sekiranya bersesuaian, okey. Kalau tak bersesuaian dengan keadaan diri kamu, stop sekejap. Okey. Itu adalah antara mitos haid yang selalu kita dengar. Okey. Yang kedua, yang pertama tadi kita dah bincang pasal mitos. Yang kedua kita nak bincang pasal simptom haid. Okey, ini adalah simptom haid. Okey, cuba kita tengok apa simptom haid. Simptom adalah perkara yang mungkin berlaku kepada kamu semasa mengalami haid. Okey, sebelum tu cikgu nak pesan kepada murid lelaki,
Walaupun kamu lelaki, kamu tak mengalami haid, kamu tetap kena tahu juga pasal haid ni. Jangan malu untuk ambil tahu mengenai haid, kerana di sekeliling kamu pun ada je orang perempuan. Satu hari kamu akan jadi seorang suami, satu hari kamu akan jadi seorang ayah. Jadi ini adalah pengetahuan kepada kamu. Okey, kena ambil tahu juga. Okey. Okey, kita teruskan. Yang perkara kedua yang kamu akan belajar hari ini adalah simptom haid. Simptom adalah benda yang mungkin berlaku kepada tubuh badan kamu semasa haid sedang datang. Okey, antara simptom haid yang pertama, perut kembung. Setengah orang akan rasa macam perut dia berangin ataupun sedikit buncit. Okey. Yang kedua, senggugut. Senggugut adalah rasa tegang, macam rasa sakit pada bahagian abdomen bawah, bahagian perut bawah adalah senang cerita. Dan juga mungkin rasa sakit pinggang, sakit belakang. Itu adalah contoh, itu adalah antara contoh senggugut yang mungkin dialami oleh sesetengah perempuan. Untuk suka cikgu terangkan, ada setengah perempuan yang dia tak rasa pun senggugut, dia tak rasa pun simptom-simptom ni. Dia sebenarnya antara seorang perempuan dengan perempuan lain mungkin berbeza. Tak semua perempuan akan alami simptom yang sama. Okey, yang ketiga, muka berjerawat. Kadang-kadang 2-3 hari sebelum datang haid akan ada jerawat kecil kat sini, kat sini. Lepas tu kadang lepas haid jerawat tu pun hilang. So itu adalah normal. Okey, yang keempat, mual dan loya kadang rasa seperti nak muntah. Ada dalam setengah kes, ada setengah kes perempuan yang mengalami simptom haid muntah dan loya ni yang pada tahap yang teruk. Muntah-muntah sehingga pingsan dan terpaksa dimasukkan hospital pun ada. Yang itu bahayalah. Tapi itu adalah normal. Maksudnya benda yang akan berlaku lagi pada kamu. Okey, yang kelima, payudara terasa sakit. Yang keenam, gangguan emosi seperti gelisah, murung dan cepat marah. Itu normal. Perempuan yang sedang haid ni kadang-kadang emosi dia mudah terganggu sebab hormon dalam tubuh badan dah berubah. Jadi dia akan kadang-kadang orang melawak pun dia rasa nak marah. Kadang-kadang dia buat benda macam satu perkara pun dia rasa nak marah. Lepas tu habis je tempoh haid, emosi dia jadi kembali okey, dia jadi ceria balik, dia jadi seperti biasa. Lepas tu nanti datang haid jadi balik macam tu. So itu adalah normal. Cuma kamu kena belajar kawal emosi kamu. Dah tahu kalau kamu ni senang marah ketika haid, ataupun senang berasa sedih ketika haid, kawal emosi kamu. Cari cara macam mana untuk kawal emosi yang berlebihan tu. Okey, jelas tu setakat ni. Okey, so perkara yang ketiga kamu akan belajar hari ni adalah cara menjaga kebersihan diri, iaitu pengurusan diri kamu ketika mengalami haid ataupun ihtilam. Okey, buka muka surat 78. Okey, kebersihan diri. Ketika kedatangan haid dan ihtilam, kita mesti jaga kebersihan diri. Kerana contohnya untuk perempuan, haid ni darah adalah satu benda yang kotor kan. So kena jaga diri, tahu macam mana cara nak cuci, tahu macam mana nak jaga penampilan diri, tahu macam mana nak bersihkan. Begitu juga macam lelaki bila mengalami ihtilam akan keluar cecair kan. So cecair tu pun perlu dibersihkan, pakaian kamu pun boleh dibersihkan, diri kamu sendiri pun perlu dibersihkan. Okey, ini adalah benda yang sepatutnya kena tahu dan kena buat. Tak boleh anggap benda ni remeh. Okey? Okey, kita tengok dulu untuk yang perempuan. Okey, cuba tengok yang perempuan. Yang pertama. Okey, kerap menukar tuala wanita jika pendarahan banyak. Tuala wanita tu pad lah, pad. Kat kedai runcit ada jual. So jangan malu untuk pakai pad, beli pad, minta dekat cikgu pad, minta dekat mak kamu pad, tuala wanita jika kamu perlukan. Okay, pendarahan banyak, jangan pakai satu tuala wanita yang sama daripada pagi sampai ke petang ataupun sampai ke malam. Allah Akbar. Walaupun tak banyak, kena tukar. Kalau banyak, darah yang keluar tu banyak, lagilah kena kerap tukar. Okay, kena tukar. Tukar tu pula kena bersihkan. Jangan tukar, buka, kamu buang macam tu saja. Tak boleh sayang, ada darah dekat situ. Darah tu ada satu yang kotor. Okay, makhluk-makhluk halus pun suka darah ni. Jadi bersihkan dengan air yang mengalir di dalam toilet. Kemudian lepas tu balut, tak kisah nak balut dengan kertas ke, dengan plastik ke. Buang, kemudian buang dalam tong sampah. Okey, tong sanitary ni macam dekat toilet sekolah yang dalam tong biru yang bertutup tu.
Okey, itu yang sebaiknya. Tapi kalau tak ada pun boleh buang dalam tong sampah. Yang penting buang di tempat yang betul. Jangan tinggal merata-rata. Jangan rasa malu untuk buang. Jangan rasa satu benda yang menyusahkan bila kamu nak leceh lah nak kena basuh, leceh lah nak kena tukar. No sayang. Mesti tukar tuala wanita dengan kerap. Jangan pakai tuala wanita yang sama. Okey, kalau darah banyak masa 1 jam 2 jam kena tukar. Okey. Yang ketiga, cuci tangan selepas buang tuala wanita. Selepas kamu dah pergi ke toilet, dah basuh sebab tangan kita dah bekas kita pegang pad tu kotor. Jadi basuh balik dengan sabun, cuci betul bersih. Kalau tidak nanti tangan kamu bau hanyir darah. Okey. Yang keempat, yang ni penting. Mandi dan bersihkan diri. Sebab kadang setengah perempuan yang haid kadang-kadang dia bocor kena dekat baju. So baju tu kena basuh sayang. Basuh diri kamu pun kalau boleh kerapkan mandi. Sebab bila kamu mengalami haid ni kadang-kadang perubahan bau badan akan bau macam tengik sikit. Kemudian kuat berpeluh. So bersihkan diri, mandi dengan kerap. Kalau macam biasanya dekat rumah boleh mandilah, dekat sekolah tak boleh mandi. So mandi dengan kerap, tukar pakaian. Okey. Suka untuk cikgu ingatkan, biasakan diri untuk tanda haid kamu. Tanda haid di kalender ataupun tulis pun tak apa. Contohnya pada bulan Februari ni kamu datang haid 10 hari bulan sampailah 17 hari bulan. Tanda dekat kalender tu pangkal. So untuk the next period, next haid yang akan datang pada bulan depan, kamu dah boleh agak bila tarikh yang akan datang. Okey, kamu dah boleh agak. So bila kamu dah boleh agak, kamu boleh bersedia untuk kedatangan haid yang seterusnya. Tak adalah, maksudnya bersedia tu kamu dah bersedia ada pad spare. Tak adalah terkejut datang tiba-tiba. Okey. Jom kita tengok untuk lelaki pula yang mengalami ihtilam. Antara perkara yang kamu perlu lakukan untuk menjaga kebersihan diri adalah menukar baju. Sebab bila kamu berlakunya ihtilam tu, seluar dan baju kamu mungkin basah, kotor. So tukar baju yang elok. Kemudian mandi dan bersihkan diri. Bila berlakunya ihtilam, cecair yang keluar daripada zakar kamu mungkin akan menyebabkan kamu pun kotor. Okay, jangan biarkan dan kamu mengambil mudah tentang hal kebersihan. Okey. Sebab nanti kita nak beribadah, nak solat, nak baca Quran kan. So kamu perlu mandi dan bersihkan diri. Kemudian basuh dan tukar cadar. Kenapa kena basuh dan tukar cadar? Sebab biasanya ihtilam ni berlaku semasa kamu tidur kan. So bila kamu bangun tidur, di tempat tidur cadar basah, seluar basah. Jangan tinggal macam tu sahaja. Ambil, cucilah sendiri lebih bagus. Jangan biar kamu rasa benda tu nanti dia kering lah. No sayang, kena bersihkan. Okey, dan yang terakhir, menjaga kebersihan pakaian dalam. Okey, lelaki ataupun perempuan pun sama je. Kena pakai pakaian dalam yang bersih. Kalau kotor, tukar. Basuh yang kotor dan tukar pakai yang bersih. Okey, kerapkan tukar kalau kamu rasa tak bersih. Jangan pakai pakaian dalam yang sama, seluar dalam yang sama, baju dalam yang sama daripada pagi sampai malam. Esok pun kamu ulang pakai balik pakaian yang sama. So tak boleh macam tu. Yang pertama, kebersihan lah. Yang kedua, busuk. Jaga kebersihan pakaian dalam. Okey, cikgu harap kamu jelas sampai setakat ini. Dan cikgu harapkan kamu tak lagi akan rasa confused, blur sekiranya kamu mengalami haid dan ihtilam. Kamu sepatutnya dah tahu apa yang kamu perlu lakukan jika datang haid dan ihtilam. Bagaimana untuk menguruskan diri dengan lebih baik. Selepas habis haid dan ihtilam, kamu kena mandi wajib. Dalam Islam kena mandi wajib supaya kamu boleh melakukan ibadat pula. Okey. Sekiranya ada sebarang soalan, kamu boleh mesej cikgu secara personal untuk tanya dan kita bincangkan. Dan selepas ini lengkapkan modul latihan yang cikgu telah beri. Okey, selamat belajar. Assalamualaikum.